Hai semua, so hari ni cikgu akan masuk subtopik yang baru. Okey, masih lagi dalam bab 3 iaitu perakaunan untuk kawalan dalaman. So ada dua kaedah kawalan dalaman. Yang pertama adalah kaedah penyelesaian bank. Okey, kita dah belajar. So kaedah yang kedua adalah melalui belanjawan tunai. Okey, so kita lihat dahulu apa itu belanjawan tunai. So, belanjawan tunai merupakan satu penyata yang merekodkan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan secara sistematik bagi suatu tempoh tertentu. So, secara umumnya, belanjawan tunai hanyalah anggaran. Okey, hanyalah anggaran. Dan dia bukannya satu laporan kewangan. Kerana kalau sebuah laporan, dia adalah berasaskan kepada urus niaga yang telah berlaku. Sebaliknya, belanjawan tunai, dia hanyalah satu anggaran, estimation yang dilakukan oleh perniagaan terhadap penerimaan dan pembayaran secara tunai. Okey, dia hanya melibatkan urus niaga, penerimaan dan pembayaran secara tunai bagi suatu tempoh perakaunan. Okey, belanjawan tunai selalunya dibuat untuk tempoh 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Okey, next. Okey, so ini adalah kepentingan belanjawan tunai. So yang pertama, membuat perbandingan penerimaan dan pembayaran tunai. So kita akan lihat sama ada penerimaan melebihi pembayaran ataupun sebaliknya. Yang kedua, untuk mengenal pasti kecairan tunai. So di sini kita sudah sedia maklum bahawa tunai adalah aset yang paling cair. Okey, so kita akan melihat sejauh mana kecairan tunai di dalam belanjawan tunai. Yang ketiga, untuk mengawal penerimaan dan pembayaran tunai. So, belanjawan ini adalah sekadar anggaran. Kita membuat budgeting. So, daripada budgeting itu, kita cuba untuk kontrol sebarang penerimaan dan pembayaran tunai untuk mengelakkan berlakunya kurangan tunai. So, ini berkait rapat dengan poin yang keempat, di mana apabila berlakunya kurangan tunai, maka perniagaan akan cuba mencari sumber tambahan, dana tambahan, modal tambahan untuk menampung kekurangan tunai tersebut. Kepentingan yang kelima, mengurus perbelanjaan mengikut keutamaan. Dan yang keenam, sebagai rujukan untuk permohonan pinjaman. Okey, apabila perniagaan ingin membuat permohonan pinjaman bank, seringkali bank akan meminta maklumat tentang laporan kewangan. Di samping itu, bank juga akan melihat bagaimana belanjawan tunai berlaku dalam perniagaan. So next, ini adalah format belanjawan tunai. So kita mulakan dengan nama perniagaan, okey. Kemudian tajuk belanjawan tunai. Okey, belanjawan tunai bagi tempoh 3 bulan berakhir 31 Mac 2020. So ini sebagai satu contoh. So ini adalah format belanjawan tunai yang mempunyai 4 kolom. Okey, kolom yang pertama melibatkan butiran. Okey, so dalam butiran ini, so kita ada beberapa bahagian yang mana cikgu kelaskan sebagai A, B, C, D dan E. A adalah bahagian baki BB, iaitu baki awal. So baki awal tunai, baki awal ini okey, hanya melibatkan tunai ataupun tunai di bank sahaja. Bukannya baki perabot, baki kenderaan. So baki-baki ABS tidak terlibat sama sekali dalam pengiraan belanjawan tunai. Okey, bahagian yang kedua, kita ada bahagian penerimaan. Okey, sebarang penerimaan yang diterima oleh perniagaan. Sebagai contoh, kita ada modal, jualan tunai,
daripada jualan barang niaga. Jualan tunai ABS, okey, sebagai contoh kita jual perabot yang digunakan dalam perniagaan. Okey, seterusnya adalah ABT. ABT ini bermaksud akaun belum terima, yang mana kita terima wang daripada hasil jualan kredit kepada akaun belum terima. So, akaun belum terima ini menjelaskan hutangnya kepada kita lah. Okey, seterusnya pinjaman bank dan juga hasil-hasil lain seperti komisen dan faedah diterima. Okey, setelah itu, setelah kita menyenaraikan semua penerimaan, kita akan jumlahkan penerimaan ini, okey, di kolom berwarna hijau inilah. Okey. So, yang ketiga, kita ada pembayaran. Okey, apa-apa jenis pembayaran secara tunai yang berlaku dalam perniagaan. Sebagai contoh, belian tunai, okey, belian barang niaga. Yang kedua, belian tunai ABS. Sebagai contoh, kita beli perabot secara tunai, beli komputer secara tunai. Okey. Yang ketiga, ABB. ABB ini adalah akaun belum bayar, yang mana kita buat pembayaran untuk menjelaskan hutang kepada ABB. Yang seterusnya adalah belanja operasi bagi perniagaan, seperti contohnya gaji, insurans, kadar bayaran dan lain-lain lagi. Dan contoh yang terakhir dalam bahagian pembayaran adalah ansuran pinjaman. Di mana pinjaman bank kita buat, yang kita terima, kita perlu bayar balik. So, bayar balik selalunya melibatkan faedah dan juga bayaran pokok bagi pinjaman yang telah kita lakukan. Okey, kemudian semua jenis pembayaran ini kita akan jumlahkan di C. Okey, kita akan jumlahkan mengikut bulan masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, adalah bahagian lebihan atau kurangan. So, bagaimana kita nak dapatkan lebihan atau kurangan? Okey, cikgu katakan sebagai D. So, kita perolehi apabila penerimaan tolak dengan pembayaran. Okey, penerimaan tolak dengan pembayaran. So, sekiranya apabila penerimaan tolak pembayaran kita dapat nilai positif, so dia adalah lebihan. Sebaliknya, kalau kita dapat hasil yang negatif, itu menunjukkan kurangan. Dan yang terakhir, bahagian terakhir adalah baki HB, iaitu baki akhir dalam belanjawan tunai. So, untuk mendapatkan baki akhir belanjawan tunai ini, kita perlu tambahkan baki awal, okey, baki awal tambah dengan lebihan yang kita perolehi. So, kita akan dapatkan baki akhir bagi bulan Januari. Okey, so apabila ini adalah baki akhir bagi bulan Januari, maka pada bulan Februari, awal Februari, baki awal Februari kita perolehi daripada baki akhir bulan Januari. Begitulah seterusnya, apabila kita telah perolehi baki akhir bulan Februari, maka pada bulan berikutnya iaitu bulan Mac, baki akhir Februari akan menjadi baki awal pada bulan Mac. So, ini adalah seberingkas untuk format belanjawan tunai. So, next. So, ini adalah butiran yang kita tidak akan rekod dalam belanjawan tunai. So, please take notes, ingat. So, butiran yang kita tak akan rekod adalah hutang lapuk, PHR, susut nilai. Kenapa kita tak rekod dalam belanjawan tunai? Okey, kerana ini adalah butiran-butiran yang tidak melibatkan wang tunai sama sekali. Okey, hutang lapuk belanja, hutang ragu pun belanja, susut nilai pun belanja. Tetapi perbelanjaan ini tidak melibatkan wang tunai. So, kita tidak akan rekod dalam belanjawan tunai. Okey, so next. So, ini adalah keterangan bagi lebihan dan kurangan. So, lebihan akan berlaku apabila penerimaan melebihi pembayaran. Okey, ataupun kalau penerimaan tolak pembayaran dapat nilai positif, so dia adalah lebihan. So, kurangan berlaku apabila penerimaan kurang daripada pembayaran.
ataupun apabila kita tolak, kita mendapat nilai yang negatif. So, itu menunjukkan kurangan. Okay. So, next. So, ini adalah satu contoh soalan. Okay. Satu contoh soalan. So, kita cuba lihat satu persatu. Okey, so pada 1 Januari 2020, butik pakaian Ian memulakan perniagaan dengan tunai di bank. Memulakan perniagaan. So, ini adalah perniagaan yang baru dimulakan. So, perniagaan ini tiada baki awal. Okey, so tiada baki awal. So, dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan tunai di bank sebanyak RM10,000. So, tunai di bank ini adalah sejenis modal. Okey, so dia adalah modal awal dan bukannya baki BB. Okey, dan juga dia memulakan perniagaan dengan kenderaan 50K. Okey, kenderaan 50K. So, adakah kenderaan ini melibatkan tunai? No, kenderaan ini adalah dalam bentuk ABS. Okey, aset fizikal. Okey, di mana dia bukannya melibatkan tunai atau cek. So, kita takkan potong dia. Kita akan potong dia. Kita tak perlu lihat. Sebab dia adalah bukannya tunai dan bukannya secara cek. Okey. So, seterusnya, berikut ialah anggaran penerimaan dan pembayaran yang berlaku bagi tempoh 3 bulan berakhir 31 Mac 2020. So, yang pertama, ini adalah anggaran jualan. Okey, anggaran jualan. So, kita akan analisis setiap item di sini untuk kita mengenal pasti sama ada dia adalah jenis penerimaan ataupun pembayaran. So, anggaran jualan. So, jualan adalah penerimaan. So, cikgu tulis sebagai T lah. Okey, penerimaan kita terima. Januari, Februari, Mac. Okey, 60% daripada jumlah jualan adalah secara tunai dan 40% adalah secara kredit dengan tempoh sebulan kredit. Okey, so nanti kita akan lihat satu persatu. So, B, anggaran belian setiap bulan. So, belian, kita membeli barang niaga. So, ini adalah kita buat bayaran. Okey, dia adalah item di bawah pembayaran. So, semua belian adalah secara kredit dengan tempoh sebulan kredit. Okey, maklumat yang ketiga, butik pakaian Ian menerima komisen. So, clearly dia kata menerima. So, dia adalah jenis penerimaan. Okey. D, belanja operasi yang melibatkan gaji, kadar bayaran dan sewa kedai. So, ini melibatkan belanja. So, belanja kita akan bayar. Okey, bayar, belanja. Okey, E, belian perabot secara tunai. So, kita beli perabot secara tunai. So, sekali lagi, beli perabot. So, dia adalah sejenis pembayaran bagi perniagaan. Dan yang terakhir, pada bulan Februari, perniagaan menerima pinjaman. Okey, menerima pinjaman. So, itu adalah sejenis penerimaan. Okey, penerimaan dengan kadar faedah 2% setahun selama 5 tahun. So, bayaran balik pinjaman bermula pada bulan berikutnya. So, pinjaman ini kita akan bayar balik. So, bayaran balik ini telah menjadi satu pembayaran bagi perniagaan. So, ini adalah secara kasarnya kita menganalisis item ataupun urus niaga yang berlaku dalam 3 bulan tersebut. So, kita lihat. Okey, so kita lihat anggaran jualan yang pertama tadi. Jualan pada bulan Januari 12,000, Februari 18,000, Mac 24,000. 60% daripada jumlah jualan adalah secara tunai. Okey, 60% adalah secara tunai dan 40% adalah secara kredit. Okey, dengan tempoh sebulan kredit. Apa maksud tempoh sebulan kredit?
tempoh sebulan kredit ni bermaksud hutang akan dijelaskan pada bulan berikutnya. Okey, pada bulan hadapan, next month. So, kita lihat bagaimana pengiraan jualan ini. Okey, so cikgu telah sediakan satu jadual. Okey, ada 4 kolom. So, yang pertama, kolom jualan. Di mana jualan kita pecahkan kepada jualan tunai 60% dan jualan secara kredit. So, semua pelajar dah tahu jualan secara kredit adalah kepada akaun belum terima. So, 40%. Dan kolom kedua adalah bulan Januari, ketiga Februari dan yang keempat bulan Mac. So, untuk bulan Januari, okey, untuk bulan Januari, kita kira dahulu, okey, berapa jumlah jualan tunai. Okey, so 60% kita darab dengan jumlah jualan bulan Januari, RM12,000. So, jualan tunai pada bulan Januari adalah sebanyak RM7,200. Okey, so selebihnya, okey, 60% kita dah kira jualan tunai. So, lagi 40% itu adalah jualan secara kredit. Jualan secara kredit ini, dia telah memberi maklumat, okey, tempoh sebulan kredit. Ini bermaksud jualan tersebut akan dibayar oleh ABT pada bulan seterusnya. Okey, pada bulan seterusnya. Okey, so 40%, okey, pada bulan seterusnya iaitu pada bulan Februari. Okey, so RM12,000 kita akan darab dengan 40%. Okey, ini adalah jualan pada bulan Januari. Darab dengan 40%. Okey, so kita telah dapat RM4,800. Okey, jualan ini adalah jualan daripada bulan Januari. Jualan daripada bulan Januari. Tapi 4,800 ini adalah jualan secara kredit. Okey, jualan ini berlaku pada bulan Januari. Tetapi kita terima wang pada bulan Februari. Okey, yang seterusnya, jualan untuk bulan Februari. So, bernilai RM18,000. So, daripada jumlah RM18,000 ini, 60% kita terima jualan tunai. So, sebanyak RM10,800. So, lagi 40%? So, lagi 40% kita akan terima wang daripada ABT pada bulan berikutnya, iaitu pada bulan Mac. Okey, so RM18,000 times 40%. So, kita akan dapat jumlah daripada ABT yang akan bayar kepada kita iaitu pada bulan Mac sebanyak RM7,200. Okey. So, seterusnya untuk bulan Mac. Okey. Bulan Mac, jualan dia adalah RM24,000. So, kita kira jualan tunai 60%. So, jumlah dia 14,400. Okey. So, lagi 40%. Bila kita akan bayar? Okey. So, kita akan bayar pada bulan berikutnya, which is pada bulan 4. Okey, kita akan bayar pada bulan 4. Another 40%. Okey, another 40%. Okey, tetapi untuk belanjawan tunai ini kita hanya buat sehingga bulan Mac sahaja. So, ini adalah jadual untuk menunjukkan bahawa apa yang berlaku bagi jualan apabila wujudnya dua keadaan, okey, dua situasi jualan, iaitu jualan secara tunai dan jualan secara kredit, di mana kita perlu pecahkan kepada dua bahagian. Okey, yang seterusnya, anggaran belian setiap bulan. Okey, semua belian adalah secara kredit dengan tempoh sebulan kredit. Okey, so bila belian secara kredit, means kita beli secara hutang daripada ABB.
Okey, kita beli secara hutang daripada ABB. So, kita akan jelaskan hutang tersebut dengan tempoh sebulan kredit. Okey, maksudnya sebagai contoh, belian pada bulan Januari bernilai RM6,000. Okey, belian pada bulan Januari RM6,000. So, belian ini secara hutang, secara kredit. So, walaupun dia berlaku pada bulan Januari, kita akan jelaskan hutang kepada ABB dengan tempoh sebulan kredit. Which means, Januari kita akan bayar pada bulan Februari. So, what happened? Belian pada bulan Februari, which is 10,000. So, belian pada bulan Februari yang bernilai RM10,000, kita akan bayar on the next month, which is March. Okay, what happened to belian pada bulan March? Kita akan bayar RM15,000. RM15,000 ini pada bulan berikutnya, which is April. Okay, so ini adalah belian secara kredit. Kalau belian secara tunai, tiada masalah. Okay, belian secara tunai, kita akan rekodkan belian yang berlaku pada setiap bulan tersebutlah. Januari RM6,000, kita rekodkan RM6,000. Februari RM10,000, RM10,000. March RM15,000, so kita rekodkan RM15,000 untuk belian secara tunai. Okay, so next. Okay, pada bulan Februari, perniagaan telah terima pinjaman RM50,000 dengan kadar faedah 2% setahun, di mana pinjaman ini berlaku selama 5 tahun. Bayaran balik pinjaman bermula pada bulan berikutnya. Okey, so yang pertama, kita akan kira dahulu bayaran balik. Okey, bayaran balik bulanan. Okey, kita akan bayar balik pinjaman tersebut dalam masa 5 tahun. So, kita nak kira untuk 1 bulan. So, 5 tahun darab 12 bulan. Kita telah bolehi 60 bulan. Kita mesti settlekan jumlah pinjaman tersebut. So, RM50,000 divide 60 month. So, setiap bulan kita kena bayar RM833. Ini hanyalah bayaran pokok, iaitu bayaran sebenar pinjaman. Okey. Selain kita bayar balik jumlah pinjaman tersebut, pihak bank akan mengenakan kadar faedah atas pinjaman. So, ini adalah hasil bagi pihak bank lah. So, kita perlu bayar faedah bulanan. So, RM50,000 times 2%. So, 2% ini adalah untuk tempoh setahun. So, kita nak bayar setiap bulan. So, kita nak tahu untuk 1 bulan saja. So, kita akan divide 12, okay, times 1/12, which is faedah yang kita perlu bayar pada setiap bulan adalah RM83. So, jumlah ansuran pinjaman yang kita perlu bayar setiap bulan, ansuran pinjaman setiap bulan bersamaan dengan jumlah bayaran balik, iaitu RM833, perlu tambah dengan faedah. Okay, faedah bulanan sebanyak RM83. Okay, sejumlah ansuran pinjaman yang kita mesti bayar pada setiap bulan bernilai RM916. So, ini adalah cara perekodan di dalam belanjawan tunai. So, pinjaman tersebut kita akan rekodkan di bahagian penerimaan, di mana pinjaman kita terima pada bulan Februari. So, kita rekod pada bulan Februari. So, yang seterusnya kita akan bayar balik pinjaman, okay, iaitu ansuran pinjaman. So, kita rekodkan di bahagian pembayaran, di mana bayaran balik ini bermula pada bulan berikutnya. So, kita akan bayar pinjaman, okay, kita terima pinjaman Februari. So, kita akan bayar pada bulan berikutnya. Next month lah, which is March. Okay, bernilai RM916. Okay, so next. So, ini adalah format penuh bagi soalan tadi. Okay, butir pakaian Ian, belanjawan tunai.
Bagi 3 bulan akhir 31 Mac 2020. Okey. Okey, so kita akan mula dengan baki BB. So, berdasarkan soalan tadi adalah memulakan perniagaan. So, maka baki dia kosong lah, tak ada baki. Sebab dia baru mulakan perniagaan. So, dia akan mulakan dengan penerimaan iaitu modal. Dia bawa masuk modal. Tunai di bank sebanyak RM10,000. Okey. Next, kita ada jualan yang kita kira tadi. Kita rekodkan untuk Januari, Februari and March. Begitu juga dengan ABT yang telah kita kira tadi. Kita rekod by bulan. Okey. Kemudian kita ada terima komisen 450 setiap bulan. So, kita rekodkan for Januari, Februari and March. Okey. Dan penerimaan yang terakhir adalah pinjaman bank tadi. Okey. Terima pinjaman. So, penerimaan ini kita perlu tambahkan semua dan totalkan di sini. Okey. Tambahkan everything. Semua perkara ini kita akan tambahkan dan jumlahkan di sini. Okey. Untuk bulan Januari, Februari dan juga Mac. Semua penerimaan. Okey. Begitu juga dengan pembayaran. So, tadi kita dah buat pengiraan untuk akaun belum bayar. Yang seterusnya kita ada belanja operasi dalam soalan tadi. Kita akan bayar pada setiap bulan. Gaji. So, kita record for every month. Kadar bayaran, kita rekod untuk setiap bulan. Begitu juga dengan sewa, kita rekod setiap bulan. So, yang seterusnya, perabot. Tadi kita ada beli perabot secara tunai pada bulan Januari. So, perabot kita beli pada bulan Januari RM5,000. So, Februari, dash. Tak ada, kita tak beli. March, tak ada, kita tak beli. So, dash. And the last one adalah ansuran pinjaman yang telah kita kira tadi. Yang mana ansuran pinjaman kita bayar pada bulan berikutnya. Pinjaman pada bulan Februari, kita bayar ansuran pinjaman pada bulan Mac. Okey? Seperti juga penerimaan, pembayaran ini semua juga kita akan totalkan dia. Okey, kita akan jumlahkan dia di sini. Okey, setiap bulan lah. Setiap bulan Januari, Februari, Mac. Kita akan jumlahkan. Okey. So, setelah itu, kita dah dapatkan jumlah penerimaan. Kita dapat jumlah pembayaran. Kita akan kira lebihan atau kurangan. So, bagaimana nak dapatkan lebihan atau kurangan? Okey. So, cikgu telah tunjukkan formula di sini. B tolak C setiap bulan, every month. Okey. So, sebagai contoh Januari, 17,650 minus 11,300. So, kita dapat 6,350. Februari, 66,000 minus 12,000. So, dapat 53,000. Okey, next. Bulan Mac, 22,000 minus this 17,000. So, we get 4,000 plus. Okay. So, after that, okay, kita akan kira baki HB, baki akhir pada setiap bulan. Okay. Untuk bulan Januari, okay, baki akhir dia macam mana kita dapat? So, formula cikgu dah bagi kat sini. A plus D. A is baki BB, which is baki awal. So, just now, tiada baki awal, 0. So, plus dengan D. D is lebihan. So, 0 plus 6,350, we get the same figure. The same amount here. Okay, the same amount here. So, ini adalah baki akhir bulan Januari. So, apa yang kita akan buat dengan baki akhir bulan Januari? So, baki akhir bulan Januari adalah baki awal untuk bulan Februari. Oh, sorry. Dah over. Okay. So, baki akhir bulan Januari telah menjadi baki awal bulan Februari.
kita carry forward to the next month. Okay, so again, untuk pengiraan baki akhir bulan Februari, okay, baki awal A pada bulan Februari RM6,350 plus dengan RM53,750. Okay, plus. So we get 60,100. So ini adalah baki akhir Februari. And again, baki akhir Februari kita akan carry forward to March. It becomes baki awal untuk bulan March RM60,100. So again, kita akan kira baki akhir untuk bulan March RM60,000 kita tambah dengan lebihan pada bulan March. So kita akan dapat RM64,934. Okay, so simple. Belanja wang tunai adalah salah satu topik yang senang, yang mudah. Cuma mungkin ayat dalam urus niaganya agak mengelirukan. Okay, so cikgu harap semua pelajar boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Okay, jadi cikgu telah sediakan beberapa soalan latihan. Cuba buat. Okay, kalau ada masalah boleh tanya cikgu lah. Okay, thank you.